وانشر علينا من خزائن رحمتك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم ذكرنا ما نسينا وعلمنا ما جهلنا. ربنا هب لنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم يسر ولا تعسر ربي تمم بالخير. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وحسبنا الله ونعم الوكيل. نعم المولى ونعم النصير. وحسبنا الله ونعم الوكيل. نعم المولى ونعم النصير. وحسبنا الله ونعم الوكيل. نعم المولى ونعم النصير. Alhamdulillah. Lebih dahulu mengucapkan terima kasih kepada pengerusi, imam, tuan-tuan imam, bendahari, Bilal, muazzin dan sekalian jemaah. Alhamdulillah, kita dah sampai penghujung dah Ramadan. Terlalu cepat rasa masa tu berlalu. Tak peliklah, Nabi pun ada sebut dalam hadis riwayat At-Tirmizi. Nabi kata, tidak berdiri kiamat ni, la taqumus saah, tak berdiri kiamat, tak berlaku kiamat ni, melainkan masa tu dirasakan pendek. Masa tu pendek, rasa pendek masa tu. Ibarat katakan dalam hadis sebut, setahun tu rasa sebagai sebulan. Sebulan tu rasa seumpama seminggu. Seminggu tu terasa seumpama sehari. Sehari tu seumpama sejam. Sejam tu seumpama seminit. Seminit tu seumpama kilatan api. Iaitu seminit tu rasa sebesar. Tu salah satu tanda-tanda kiamat. Masa terasa kejap. Tak ada nak puasa dah, nak habis dah. Baik. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran Al-Azim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairun min alf shahr. Tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Sadaqallahu maulana al-azim wa huwa asdaqul qailin. Hari ni nak muzakarah, bertukar-tukar pandangan lah. Nak mengajar memang tak ada orang dah nak mengajar. Kata Imam Nawawi, zaman dia ni tak ada dah orang nak mengajar. Tak ada orang alim dah. Hanya zaman kita ni, kita muzakarah. Iaitu bertukar-tukar pendapat lah. Bermuzakarah ilmu supaya tak lupa. Bab yang datang ni pada nak menyatakan tentang Lailatul Qadar. Ketahuilah kiranya ya saudaraku, telah dikeluarkan oleh Abu Isa akan hadis yang menunjukkan malam Lailatul Qadar itu ada maujud. Dan Nabi sangat menuntutnya. Nabi sangat menuntutnya malam Lailatul Qadar. Maka ialah di dalam 10 hari yang akhir daripada Ramadan. Dengarlah hadisnya yang dikeluarkan oleh Abu Isa Tirmizi. Katanya, An Aisyah qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yujawiru fil ashril awakhir min Ramadan wa yaqulu taharru lailatul qadri fil ashril awakhir min Ramadan. Iaitu hadis yang diriwayatkan daripada Siti Aisyah, seorang isteri Nabi yang sangat cerdik pandai, bijaksana. Selain daripada sahabat yang banyak meriwayatkan hadis, iaitu seorang lagi, iaitu Siti Aisyah yang banyak juga meriwayatkan hadis. Katanya, diriwayatkan daripada isteri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sangat bijaksana, namanya Siti Aisyah binti Abi Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Katanya, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beriktikaf ia pada 10 yang akhir daripada bulan Ramadan. Beriktikaf iktikaf ni hukum dia sunat. Tapi bagi tiap-tiap orang yang beriktikaf, haram dia bersetubuh dengan isteri dia, menggauli isteri dia. Apabila dia niat beriktikaf tu. Kalau dia menggauli isteri maka putus. Putus dah jadi iktikaf dia. Kena buat naik niat lain. Adapun kalau keluar kerana berhajat tu, mengambil wuduk dan sebagainya tu, makan dan sebagainya, maka tak putus. Dah. Yang putusnya iaitu menggauli isteri dah. Bila niat iktikaf, niat iktikaf dulu 10 hari malam tu.
Yang betul kan? Wa yaqulu, berkata dia, nah, taharraw Lailatul Qadri. Apa tu? Fil ashril awakhir min Ramadan. Nabi sabda dengan fi'il amal, Nabi kata, tuntutlah dengan sungguh-sungguh oleh sekalian kamu akan malam Lailatul Qadar. Bila tu? Fil ashril awakhir min Ramadan, pada 10 yang akhir daripada Ramadan. Kata Abu Isa At-Tirmizi, pada bab ni ada riwayat daripada Umar ni, pada nak cara bab malam Lailatul Qadar ni, nak ayat pada 10 yang akhir ni. Ada beberapa riwayat, satunya daripada riwayat Umar, satu daripada riwayat Ubay dan Jabir bin Samarah dan Jabir bin Abdullah, dan juga daripada Abdullah bin Umar, dan juga daripada Al-Fulatan bin Asim dan Anas dan Abi Sa'id dan Abdullah bin Unais dan Zubair dan Abi Bakrah dan Ibnu Abbas dan Bilal dan Ubadah bin Samad. Banyak para sahabat meriwayatkan hadis tentang malam Lailatul Qadar ni, sabitnya pada malam yang 10 yang akhir. Pada malam 10 yang akhir lah. Hadis ni katanya lagi Abu Isa Tirmizi, hadis ni iaitu hadis Aisyah ni ialah martabat dia hasan lagi sahih. Hasan sahih. Dia bila sebut kata hadis ni sahih, sebut kalau kita dengar, kita tahu sahih Bukhari, sahih Tirmizi, sahih Bukhari dan sahih Muslim. Apa beza di antara sahih Muslim dan sahih Bukhari? Bila disebut kata sahih Bukhari, itu nak menunjuk kata riwayat tu. Riwayat hadis yang dibawa oleh Imam Bukhari tu sahih dia tu daripada riwayat. Jalur periwayat dia tu sahih. Ada pun matan dia tu berbeza-beza. Ada pun kalau dikata sahih Muslim, matan tu, lafaz, teks hadis tu sahih. Teks hadis dia tu sahih, matan itu sahih. Dan riwayat dia tu terkadang bermacam-macam. Ada yang kuat hasan. Tu beza di antara sahih Muslim dan sahih Bukhari. Baik, masalah malam Lailatul Qadar itu iakah afdal daripada segala malam? Kata Nawawi rahimahullah taala di dalam Majmu', bermula malam Lailatul Qadar itu ialah malam yang mempunyai kelebihan. Telah berfirman Allah taala, inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Ni kalau orang-orang yang menafikan akan Lailatul Qadar ni tak ada syak pada cedera iman, rosak iman dia. Kerana apa Allah telah sebut dengan soreh ni, malam Lailatul Qadar tu sabit. Sebahagian daripada benda yang ghaib. Alif lam mim, zalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi. Quran ini petunjuk bagi orang yang beriman. Mana orang beriman tu? Yang beriman dengan benda perkara yang baik. Salah satu perkara baik iaitu Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar ni sabit. Sebahagian daripada perkara yang baik, wajib kita kena beriman dengan perkara ni. Tak ada syak. Tak ada syak pada rosak, pada fasadnya akidah seseorang bila menolak tentang Lailatul Qadar. Kerana Allah Ta'ala sebut secara soreh, bahawasanya sesungguhnya telah kami turunkan Quran itu pada malam Lailatul Qadar hingga akhir surah. Surah dia kata ashab kita, yakni daripada ashab Syafi'i dan lain daripada mereka itu, ialah malam yang lebih afdal daripada segala malam dan dalam setahun tu. Kata mereka itu, dalilnya ialah firman Allah Ta'ala tadi. Itu dalilnya ni, Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Itu dalilnya. Nak ayat ni, malam Lailatul Qadar tu terlebih afdal daripada segala malam, iaitu dalil secara coreh Allah Ta'ala sebut Lailatul Qadar khairun min alfi syahr. Lailatul Qadar tu terlebih baik daripada 1000 bulan. Tu nak ayatnya. Malam Lailatul Qadar tu terlebih afdal daripada segala malam. Apa makna afdal ni? Ai aktsaru sawab. Malam yang banyak pahala. Kalau kita buat ibadat, banyak pahala malam tu kita dapat raihkan. Baik.
Nah, masalah malam Lailatul Qadar itu apakah sebab dinamakan dengan demikian? Apa disebut dengan malam Lailatul Qadar? Baik, mari kita dengar sama-sama nak. Nak tahu. Kata Nawawi di dalam Majmu', bermula malam Lailatul Qadar itu tertentu ia dengan umat Muhammad sahaja. Zadaha Allahu syarafan. Tertentu dengan umat Muhammad saja. Tak ada ditentukan malam Lailatul Qadar ni akan umat yang terdahulu. Apa dia? Umat Taurat, umat Zabur, umat Injil tidak ditentukan dengan malam Lailatul Qadar. Ini satu rahmat bagi kita ni. Nabi ni nah. Inna arsalnaka rahmatan lil alamin. Salah satu rahmatnya Allah Taala hantar Nabi kita ditentukan bagi umat Muhammad tu malam Lailatul Qadar. Khusus. Umat-umat dulu tak ada. Selain daripada kita ni dapat nikmat. Wa ma khalaqtul jin wal insa illa liya'budun. Tidak aku menjadikan jin dan manusia melainkan hikmah dia supaya apa? Mereka tu dapat nikmat menyembah aku. Illa liya'budun ay illa liya'rifu. Illa liya'rifu ni. Tidak aku menjadikan jin manusia melainkan mereka tu dapat supaya hikmahnya mereka tu dapat mengenali aku. Ibnu Abbas tafsir dengan mana? Liya'budun ay liya'rifu. Hikmah dia Allah Ta'ala jadi jin manusia. Apa hikmah dia? Hikmah dia kita ni dapat beribadat kepada Allah Ta'ala. Tu nikmat yang paling besar. Selain iman Islam dan satu nikmat lagi yang paling besar, iaitu kita dapat berbuat ibadat, sembah Allah dengan sebenar-benar sembah tu. Itulah nikmat ni. Tapi ada bila Allah Ta'ala tutup mata hati kita tak nampak. Nikmat yang paling besar bila dapat sembah Allah. Dapat beribadat akan Allah Ta'ala dengan sebenar-benar ibadat. Itulah nikmat yang paling besar. Kemudian daripada nikmat iman dan Islam. Kan kita ada iman, ada zahir kita Islam, tapi tak ada dapat buat ibadat. Tak ada nikmat lagi iman dan Islam. Tak melengkapi lagi dia panggil. Tak syumul lagi nikmat iman dan Islam. Melengkapi nikmat iman Islam tu bila kita dapat beribadat akan Allah Ta'ala dengan sebenar-benar ibadat. Yang salah satunya ibadat tu ialah pada malam Lailatul Qadar. Kenapa tu ditentu atas Muhammad? Zadahallahu syarafa. Menambah Allah Ta'ala akannya umat Muhammad tu syarafan, kemuliaan. Kalau tambah umat Muhammad ni khusus, tambah kemuliaan. Dengan apa? Ditentukan malam Lailatul Qadar tu bagi umat Muhammad. Dan sebab dinamakan dengan nama Lailatul Qadar kerana maknanya malam itu disuratkan bagi segala malaikat daripada segala qadar, yakni ketentuan qadar. Qada dan qadar. Qada ni barang yang Allah Ta'ala tentu azali lagi. Allah Ta'ala tentu azali lagi. Ada dua dia panggil qada muallaqat dan qada mubram. Qada mubram dan qada muallaqat. Ibarat ta'alluq iradat tanjizi, iaitu tanjizi qadim. Dan ta'alluq qudrat pula dia panggil tolak ta'alluq qudrat pula dia panggil tolak ta'alluq suluhul qadim. Maka apabila berlaku, maka dikatakan ibarat ta'alluq qudrat tu iaitu tanjizi hadis atau qadar tu. Baik. Ditentukan qadar dan rezeki dan ajal yang di dalam setahun ataupun yang di dalam tahun itu, seperti firman Allah Ta'ala, fiha yufriqu kullu amrin hakim. Di dalam malam Lailatul Qadar itu dizahirkan bagi segala malaikat yang diwakilkan memerintah di dalam alam akan tiap-tiap pekerjaan yang mahkum, yakni yang ditentukan dah, yang ditetapkan, yakni yang tiada boleh berubah dah. Yang tiada berubah dia panggil qada mubram. Qada mubram. Dan tiada kurang daripada rezeki dan ajar dan lain daripada keduanya. Iaitu mana? Rezeki dan ajar tu. Iaitu apa? Iaitu amalan kita, sa'id ke, bahagia ke atau celaka tu. Tak kurang dah, tak lebih dah. Yang adalah ia dah pada itu tahun hingga malam Lailatul Qadar yang akan datang. Iaitu amalan tiap-tiap tahun kita tu ditentukan pada malam Lailatul Qadar. Sebagaimana Nabi sebut dalam satu hadis yang Nabi sebut
satu hadis yang ada dalam kitab Arba'in Nawawi. Nabi kata mana? Nabi kata, inna ahadakum yajma'u yajma'u khalqahu fi batni ummihi 40 yawman. Sesungguhnya inna ahadakum yajma'u khalqahu fi batni ummihi 40 yawman. Sesungguhnya salah seorang daripada kamu tu yajma'u fi batni ummihi, yajma'u khalqahu, dihimpunkan akan hakikat kejadiannya di dalam perut mak dia tu, fi 40 yawman, pada 40 hari. Apa tu 40 hari tu? Iaitu nutfatan, iaitu nutfah, air mani. Hak ni masa ni air mani ni kita mati. Masa dalam perut mak ni kita mati ni. Air mani tu mati. Allah Taala sebut dah, kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwata. Betapa kamu nak kufur akan Allah Taala padahal kamu tu mati. Bila mati tu? Nutfah, di masa kita duduk dalam alam rahim mak tu kita mati tu. Sebab tu salah kalau orang kata mati sekali dah, mati kan sekali. Kita mati dulu. Dengan makna tak wujud kita tu matilah. Pak jatuh masuk dalam alam rahim tu, kita mati tu. Allah Taala sebut mati. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwata fa ahyakum. Betapa kamu nak kufur akan nikmat-nikmat Allah padahal kamu dulu mati. Bila mati tu? Tu dalam perut mak 40 hari tu, nutfah tu mati tu. Fa ahyakum. Tengok. Sebut dengan fa. Allah Taala ataf dengan fa. Kemudian dia menghidupkan kamu. Makna ataf dengan fa, makna nak takkid, nak kuat. Kemudian cepat. Dengan makna apa? 9 bulan je. Lebih kurang. Tengok, 40 hari mati. Nutfah, summa yakunu alaqatan. Kemudian adalah demikian itu kejadian kamu tu, alaqatan, alaqah. Apa alaqah? Iaitu darah stokor. Mati lagi darah stokor. Ada mislu zalik. Demikian itu. Apa demikian itu? 40 hari juga. Duduk dalam perut mak. 40 hari juga kita. Darah stokor, mati. Summa yakunu mudratan. Kemudian jadilah demikian itu jugalah. Dalam perut mak tu mudratan, iaitu daging stokor, mati juga. Daging stokor mati juga. Mislu zalik, demikian itu juga 40 hari. 40 hari nutfah, 40 hari alaqah, 40 hari mudrah. 40 hari kali 3, 120 hari. Bagi pula bagi 4. Ada 120 bagi 4 bulan. Jadi mana? 30. Yalah dah 4 bulan. 120 4 bulan dah. 4 bulan tu lah. Baru nampak perut besar sikit. Perut besar sikit 4 bulan. Thumma yursilu ilaihil malaku. Lepas tu barulah fayanfukhu fihi ruh. Kemudian diperintahkan, dihantarkan kepadanya. Iaitu kepada apa? Khalaqah tu dah. Lepas tu apa? Fayanfukhu fihi ruh. Maka ditiupkan dalam tu roh. Fa ahyakum. Tiup roh tu baru kita hidup. Masuk roh tu. Pada 4 bulan. Baru hidup. Barulah tendang, gerak. Hidup weh. Baru hidup. Baru hidup tu. Fa ahyakum. Barulah hidup. Hidup dalam lahir perut mak dah. Lepas tu wa yu'maru bi 4 kalimatin, maka diperintahkan dengan mencatatkan 4 kalimah ketetapan. Wa yaktubu bi katbi rizqihi wa ajalihi wa amalihi wa saqiyyun aw sa'idun. Maka diperintahkan malaikat tu catatkan 4 ketetapan dah. Tak buat pertama apa? Dicatatkan rezeki kita, ajar kita, amal kita, wasaqiyun aw sa'idun. Saqiyun aw sa'idun. Apa dia saqiyun? Celaka kah? Aw sa'idun? Bahagia kah? Celaka atau bahagia? Salah satu. Tak beripun 2 perkara dalam satu masa. Kalau ada kita diam, tak adalah gerak. Kalau gerak, tak adalah diam. Begitu juga. Kalau ada bahagia orang tu, tak adalah dia celaka. Kalau celaka, tak adalah bahagia. Salah satu. Tak beripun 2 perkara dah. Salah satu. Apa dah? Fawallazi. Nabi tupah pula. Nabi kata, fawallazi la ilaha ghairahu inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli al-jannah
hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira'. Demi yang sesungguhnya jiwa aku dalam genggamannya Allah. Nah, iaitu Allah tu apa? La ilaha ghairahu, yang tidak ada Tuhan melainkan dia Allah. Inna ahadakum, sesungguhnya salah seorang daripada kamu, la ya'malu bi amali ahli jannah, beramal dia, sungguh dia beramal dengan amalan ahli syurga. Setara mana tu nak kata dia kuat dia beramal dengan amalan ahli syurga? Hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira'. Tidak ada kalau diukur di antara dia dengan syurga tu, kalau boleh ukur, tak ada dah melainkan dhira', sikar je. Kuat lah. Nah, orang semaya tarawih 8 rakaat, dia tay 45 rakaat. Slow je dah. Orang 45 dia 80 rakaat. Misal lah kata dah. Kuatlah amal ibadat. Dia kalau diukur pada zahir dia, dah sejekar dia dengan syurga. Fayasbiqu alaihi kitab, maka dibentangkan, dimendahulukan atasnya kitab, iaitu catatan qadar tadi. Qadar yang ditentu pada malam ni. Pada malam Lailatul Qadar ni. Yang ditentu dah. Tak berubah dah. Pada malam tu lah Allah menentu. Hak kita tengok zahir orang tu ni lagu ni. Bila ketentuan dia tu? Pada malam Lailatul Qadar tu Allah Taala menentu. Hak malaikat tak tahu belaka. Malaikat dia catat hari-hari molek. Dah. Amalan hari-hari kita diangkat lepas pada waktu asar angkat naik. Amalan minggu kita lepas pada hari Khamis angkat naik. Hak setahun bila? Hak setahun malam Lailatul Qadar. Dia angkat naik, dibentangkan. Sebab tu dipanggil malam Lailatul Qadar. Pada malam tu ditentukan. Amalan setahun kita tu. Amalan tahun ni ditentu pada malam tu. Maka Allah Ta'ala zahir, tunjuk kepada malaikat. Amalan orang hak zahir apa? Amalan dia, amalan ahli jannah. Fayasbiqu alal kitab, maka dibentangkan atasnya kitab. Dilentangkan atas dia catatan amalan dia tu. Fayamalu bi amali ahli nar fayadkhuluha, maka beramal dia dengan amalan ahli neraka, masuk dia dalam neraka. Nauzubillah min zalik. Minta perlindungan ya Tuhan. Tu kita bimbang. Kita duk berasa kita ni amalan ahli syurga dah. Nah, hari Jumaat, mari Jumaat fakmo. Dah tak sedap hati kau nak tinggal Jumaat dah. Tapi takut. Tak tahu ketetapan kita. Sebab tu kita kena minta banyak perlindungan Allah Taala. Allahumma ajirni minan nar. Allahumma ajirni minan nar. Allahumma ajirni minan nar. Wahai Allah, ajirni minan nar. Lepaskan aku daripada api neraka. Pelihara aku daripada api neraka. Pak tak tahu. Dah. Mak Nabi kata begitu. Nah, kita beramal dengan amalan syurga, kalau boleh ukur, sedekah je. Tapi hakikat tak tahu. Nah. Nabi bersumpah lagi, Nabi kata, wa inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli nar, dan sesungguhnya salah seorang daripada kamu beramal dengan amalan ahli neraka, hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira'. Kalau diukurlah, sekira-kiranya kalau diukur di antara dia dengan neraka tu tak ada lah, melainkan sedekah je. Jahat lah. Nah, orang duduk terawih dia duduk curi motor. Orang duduk pergi terawih dia duduk judi. Dah. Bisa kata dah. Bisa kata. Jahat lah. Amalan ahli neraka dah. Fayasbiqu alaihi kitab, maka dibentangkan, mendahului, mengalahi ada catatan amalan dia tu. Fayamalu bi amalil jannah fayadkhula, maka beramal dia, tiba-tiba beramal dia dengan amalan ahli syurga, masuk dia dalam syurga. Dah. Itu kita bimbang tu. Jadi inilah ketetapan ni. Qada dia panggil qada apa? Qada mubram ni, tetapkan ni. Maka ditentukan pada malam tu. Dah. Pada malam apa? Pada malam Lailatul Qadar. Maka sampai mana? Sampalah amalan, sampalah Lailatul Qadar hak lagi akan datang. Sebab tu kita tengok. Tahun ni kita dengar banyak orang mati. Macam-macam orang mati. Sultan mati dalam ni. Ahli perniagaan hebat mati dalam ni. Banyak. Mati dalam bulan puasa. Lepas tu hak mati tu kita tahu belaka lah amalan ni mana. Tapi tengok Allah Taala bagi kemuliaan. Bagi kemuliaan. Bagi kemuliaan Allah Taala matikan dia pada bulan yang mulia dan sebagainya dah. Dan firman Allah Taala, tanazzilul malaikatu waruh fiha biizni rabbihim min kulli
Artinya turun segala malaikat dan Jibril pada malam Lailatul Qadar itu dengan izin Tuhan mereka itu, dengan sebab sekalian pekerjaannya telah dihukum akan dia sekalian pekerjaan tu. Oleh Tuhan di dalamnya mana? Di dalam malam Lailatul Qadar. Allah Taala telah hukum, tetap dah, tak berubah. Bagi itu tahun ni tentu dah. Tengok, kita tengok. Tengok seorang, kita tengok amalan dia gini, pak dia mati dalam keadaan gini. Orang tak tentu bila tu? Pada malam itu Qadar tu tentu tu. Terkadang seorang yang kita tengok dalam maksiat tiba-tiba mati dia molek. Bila tu tentu? Pada malam itu Qadar tu dia tentu. Seorang yang kita tengok dia soleh tiba-tiba mati dalam keadaan hak mengaibkan. Bila tentu? Pada malam itu Qadar tu tentu. Tu. Malam itu Qadar baik. Maka sekian malam tu malam itu Qadar tu. Apakah malamnya yang hampir kepada pengharapan kita? Harap hak paling hampir sekali. Apakah hak paling hampir pengharapan kita? Kata Nawawi dalam Majmu', maka sekian malam yang 10 yang akhir daripada Ramadan itu muhtamal bagi malam Lailatul Qadar. Tetapi segala malam yang gasalnya lebih diharap akan dia. Dengan makna apa? Yakni kebanyakan ulama termasuk Imam Nawawi rahimahullah taala. Apa tu makna? Muhtamal belaka 10 akhir ni diihtimalkan malam ni Lailatul Qadar belaka. Tapi hak malam yang ganjil itu terlebih diharapkan sangat jatuh malamnya bagi Lailatul Qadar. Malam hak ganjil tu. Malam hak ganjil tu. Tapi kebanyakan ulama ihtimal belaka 10 akhir tu malam je Lailatul Qadar belaka. Tapi yang ganjil itu terlebih diharapkan. Dan yang lebih harap gasal pada Syafi'i. Ini di sisi Imam Syafi'i. Ialah malam 21. Tu Imam Syafi'i sebut. Hak lebih diharap sangat ialah malam 21. Dan cenderung Syafi'i pada satu tempat kepada malam 23. Dan pada satu tempat, iaitu mana? Pada satu tempat, iaitu pada tahun yang lain. Cenderung pula mana? Kepada 23. Dan kata Al-Bindani, mazhab Syafi'i bahawasanya yang lebih harapnya di sisinya ialah malam 21. Tu terlebih-lebih sangat. Kalau malam 21 lah, bertepatan dengan wakil, dengan perkataan Imam Syafi'i ini, mana lepas dah. Lepas dah lah. Dan katanya pada Qaul Qadim. Ni kata Imam Syafi'i pada Qaul Qadim. Bila tu? Qaul Qadim ni semasa Imam Syafi'i berfatwa dia di Baghdad. Tu dia panggil Imam Syafi'i berfatwa di Baghdad. Dia ada dua kaul Imam Syafi'i ni. Satu kaul dia kaul qadim, satu kaul jadid. Kalau dia panggil kaul jadid tu dia berfatwa semasa dia pindah hidup Mesir lah. Kalau kaul qadim semasa dia duduk di Baghdad. Dia belajar di Baghdad, dia jadi qadi di sana, dia berfatwa di sana lah. Dia kata mana masa pada kaul qadim ialah malam 21 atau 23 tu. Hak mutama'ah yang banyak dipegangnya oleh mazhab Syafi'i dan ulama Syafi'i iaitu malam Lailatul Qadar tu iaitu malam 21 sangat harapan dia dan 23 pada tempat yang lain iaitu pada tahun lain. Malam Lailatul Qadar dia tak sama jatuh. Pada tahun ni boleh jadi 21. Tahun depan 23. Tu di sisi Imam Syafi'i. Adapun di sisi Nawawi muhtamal, timbang belaka. Mana tanggung belaka? Tanggung belaka 10 akhir tu Lailatul Qadar. Maka kedua malam tu iaitu malam 21 dan 23 lebih harap malam di sisinya akan Lailatul Qadar, iaitu di sisi Imam Syafi'i lebih harap sangat 21 23 lah. Dan kemudian daripada keduanya ialah malam 27. 27. Ni ada hadis sahih lah. Ni ada hadis sahih belakang dia ada sebut 27. Hadis hasan sahih malam 27. Inilah ianya yang masyhur di dalam mazhab bahwasanya tersimpan di dalam 10 yang akhir daripada Ramadan. Inilah mana apa tu? Iaitu malam 27 tu. Yang masyhur, yang masyhur pada 10 akhir tu hak tu dimasyhur. 10 akhir dalam mazhab. Tapi di sisi Syafi'i iaitu 21 23. Tapi di dalam mazhab sama ada mazhab Maliki, mazhab Hanbali, mazhab Hanafi, iaitu hak masyhur 27. Kerana ada hadis sahih Dan telah berkata dua imam yang besar daripada ashab kita. Daripada sahabat Syafi'i juga.
Dan keduanya ialah Al-Muzni dan juga taulannya Abu Bakar Muhammad bin Ishaq bin Khuzaimah. Ini dipanggil Rasul Hadis. Ada Rasul Hadis, kepala hadis, muhaddisin. Bahawasanya malam Lailatul Qadar itu berpindah-pindah ia di dalam 10 malam. Tahun ni pada malam ini, dia pindah-pindah tak serupa. Kata Imam hadis hak dua ni. Pada tahun ni boleh jadi 21. Pada tahun depan 23. Tak serupa. Tak serupa dah. Dan tahun lain pada malam lain. Kerana apa? Muafakat dah. Kerana apa? Muafakat antara segala hadis. Sebab nak muafakatkan antara hadis. Maka inilah yang zahir lagi yang dipilih. Kerana berlawanan segala hadis yang sahih pada demikian itu. Kerana ada bersalah-salah hadis. Boleh jadi ada hadis yang Nabi sebut 21. Ada hadis Nabi sebut 23. Dan ada hadis Nabi sebut 27. Nabi tak sebut secara tepat. Kenapa? Kerana satu hadis Nabi kata dia telah dilupakan. Supaya apa hikmah dia? Supaya umat dia tu bersungguh-sungguh buat ibadat. Kalau Nabi royak secara itlaq betul-betul, nescaya kita tahu. Pakat duk tunggu malam 10 Lailatul Qadar ya. Pakat tawak amal, tak ada itikaf. Orang nak itikaf. Gitu. Baik. Tapi hak paling mudah sekali lah. Paling mudah sekali kita nak tentu nak dapat Lailatul Qadar. Macam mana? Baik. Ni nak bagi amalan sikit. Hak boleh insya-Allah. Dah dapat Lailatul Qadar. Ikut kaedah hadis hak Nabi sebut, iaitu An Salman radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man fattara sha'iman ala ta'amin wa sharabin min halalin sallas alaihi al-malaikatu fi sa'ati syahri Ramadan wa shalla alaihi Jibril lailatul qadri. Iaitu diriwayatkan daripada Salman Al-Farisi, seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Katanya telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa memberi makan berbuka akan orang yang puasa atas makanan dan minuman daripada yang halal, niscaya mendoa atasnya oleh malaikat. Sekali Nabi sebut secara umum. Siapa-siapa beri makan ke orang puasa je, niscaya malaikat doa ke dia. Waktu Nabi cakap secara umum, makna malaikat, semua malaikat. Semua malaikat bakal doa kita. Yang khusus mana? Dengan apa? Dengan keampunan. Secara umumnya semua malaikat duduk doa ke kita, minta ampun bagi kita kalau kita beri makan. Beri makan orang yang berpuasa. Cuma dalam satu hadis lain kata, sebut kata apa? Beri makan tu nak beri cari orang yang dhaif, orang fakir sungguh. Nak beri makan tu, beri makan orang dhaif, orang fakir sungguh. Kita beri makan. Dan Ridwan dengan keredaan. Malaikat, semua malaikat minta ampun bagi kita dan meminta redha daripada Allah Taala supaya Allah Taala meredai amalan kita. Di dalam segala saat, tiap-tiap masa daripada bulan Ramadan. Sepanjang-panjang bulan Ramadan tu, kalau kita duk beri makan orang dhaif, orang fakir ni, buka puasa tu dah. Sepanjang-panjang bulan Ramadan tu, malaikat duk doa minta ampun kita dan minta redha kepada kita. Ni khusus. Ni sebut secara khusus. Dan mendoa atasnya Jibril alaihissalam bila tu? Pada malam Lailatul Qadar. Pada malam Lailatul Qadar, Jibril berdoa kepada kita dengan secara khusus. Faham? Beri faham mana? Beri fahamnya, kita dapatlah doa malaikat pada malam Lailatul Qadar. Ada. Seolah kita dapat Lailatul Qadar dah. Dengan cara mana? Kita beri makan. Beri makan orang pakai miskin. Hak berpuasa kita beri makan dia. Kita dapat doa yang khusus daripada Jibril pada malam Lailatul Qadar. Jibril berdoa ke kita dengan secara khusus. Malaikat dia tahulah malam Lailatul Qadar. Benda hak baik-baik. Dia berdoa khusus bagi kita pada malam Lailatul Qadar. Maknanya kalau kita tak ibadat pun malam tu, tapi kita dapat doa yang khusus daripada Jibril pada malam Lailatul Qadar, bermakna kita dapat Lailatul Qadar. Dengan sebab apa? Dengan sebab kita beri makan orang pakai miskin, hak berpuasa tu. Pada mana? Pada waktu berbuka. Tu kaedah dia nak dapat Lailatul Qadar dah. Tu yakin dah. Tentu dah. Sebab Nabi sebut dah. Man fattara
Man fattara sha'iman. Siapa-siapa yang memberi makan orang yang berpuasa. Sallas alaihil malaikatu wa salla alaihil jibrilu. Jibrilu Lailatul Qadar. Dan mendoa bagi dia oleh Jibril pada malam Lailatul Qadar. Siapa tu hak Jibril mendoakan pada malam Lailatul Qadar? Orang yang bui orang puasa makan. Buka puasa. Dapat doa Jibril pada malam Lailatul Qadar khusus. Dapatlah kita malam Lailatul Qadar. Mana? Lepas tu sebut lagi, iaitu sebut lagi sahabat sebut lagi, yakni tambahan ni. Ia ni tambahan. Tambahan daripada apa? Daripada yang disebutkan oleh Ibnu Hibban di dalam kitab As-Sawab. Ibnu Hibban ada sebut lagi dalam kitab As-Sawab, iaitu kitab nak menghimpun pahala-pahala. Hak tadi sebut dalam kitab Targhib wa Tahdzib. Yakni Ibnu Hibban sebut lagi dalam kitab As-Sawab, nama kitab dia. Wasafahahu Jibrilu Lailatul Qadar. Iaitu apa? Jibril berjabat tangan akan orang yang memberi makan akan orang puasa tu bila? Pada malam Lailatul Qadar. Bukan sekadar kata Jibril berdoanya bagi orang yang beri makan tu pada malam Lailatul Qadar. Jibril bersafah bersalaman pula dengan orang tu. Pada malam Lailatul Qadar tu. Warna rupa tahu, takutlah. Kalau kita beri makan tu kita berasa malam sejuk, yalah tu Jibril mari doa, mari salam dengan kita tu. Pelik ke? Tak ada pelik benda tu. Benda tu mustahil pada apa? Pada adab. Akal boleh terima. Boleh terima. Dah termasuk dalam benda mungkin. Nah. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Allah Taala kuasa atas tiap sesuatu. Atas tiap benda yang harus Allah kuasa menjadi. Maknanya Allah Taala kuasa menjadikan Jibril tu bersalaman dengan kita pada malam Lailatul Qadar. Dengan sebab apa? Mari Jibril mari sambut tangan kita salam tu. Sebab kita beri makan orang pakai. Berbuka puasa pada hari tu. Nah. Lepas tu Nabi kata sebut lagi dalam Ibnu Hibban ni dalam kitab As-Sawab, wa man safahu Jibrilu alaihi salam yariqu qalbuhu wa takthiru dumu'uhu. Dan barang siapa menjabat tangan akan dia oleh Jibril AS, nescaya lembutlah hatinya. Yakni apa? Lembut hati, bertambah takut hatinya akan Allah Ta'ala. Tu mak lembut hati. Cak tengok. Kita tengok. Kerana we suruh lembut hati ni, we makan orang pakai. We makan orang pakai banyak bulan puasa ni. Dah. InsyaAllah Jibril akan salah tangan kita. Bila Jibril lembut salah tangan kita, nescaya hati orang jadi lembut. Dah. Dan menerima dan menerima hatinya berbuat kebajikan dan taat. Dan banyak turun air mata kerana apa? Kerana takut kerana Allah. Sebab apa? Bertambah imannya. Sebab tambah iman. Lembut hati. Bila lembut hati ada mana? Banyaklah mengalir air mata. Bila banyak mengalir air mata tu ada salah satu ada yang Allah Taala janji. Allah Taala janji orang yang dapat apa? Sabatun yazillumullah fi zilli yaumal la zilla illa zillu, iaitu seorang yang duduk senyap-senyap pada malam hari, duduk berzikir dengan Allah, kenal